Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, bagi grup 5 kalau dah ready boleh proceed with your presentation. Thank you. Okay, madam. Boleh start dah, madam. Okay, boleh. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Salam. Nama saya Muhammad Zazmir bin Yusni daripada semester 5 dan yang cantik ni Betty daripada semester 5 juga. Yang satu ni yang macam Hai, tempit-tempit Isha. sikit ni Fatihah daripada SM6. Kami kumpulan 5 akan membentangkan soalan 5. Jadi petang ni kita santai-santai je. Pemenangan kami santai-santai je. Jangan kamu stres ya. Walaupun PKP disambungkan, pembentangan tetap teruskan. Jadi santai saja kita ya. Oke, saya serahkan kepada kawan saya untuk slide pertama. Okay, slide pertama. Ya, slide pertama. Oh, soalan tak baca? Bukalah slide kedua tu. Dah buka ni? Tak keluar? Dah aku suka. Ha? Tak. Kau besarkan boleh? Sekejap. Tak nampak? Buka besarkan zoom. Sekarang nampak ah? Nampak? Kau besarkan aku tak nampak sisi dia. Pakai spek mata. Tak boleh Nampak? buruk. Kejap Nampak dia dah? slow. Nampak tak? Okay. Nampak. Okay. Okey, mari saya mulakan. Soalan 5 berbunyi, Encik Miur merupakan bendahari kepada Koperasi Wawasan Cemerlang Berhad. Pada mesyuarat agung tahunan koperasi yang lepas telah memberikan kuasa kepada bendahari untuk membuat pembelian saham bagi pihak koperasi. Pada 15 Februari 2016, semasa beliau masih memegang jawatan sebagai bendahari koperasi, beliau telah menjualkan 7.5 unit saham Sunway City Berhad kepunyaan koperasi secara blok tanpa terlebih dahulu memperoleh kelulusan daripada Jawatankuasa Pelaburan dan anggota lembaga koperasi dengan harga RM2.80 seunit saham dan premium atau kelebihan sebanyak 20 sen seunit. Encik Miur telah gagal mendapatkan harga yang paling tinggi untuk koperasi kerana LK lain mendapati bahawa harga jualan terendah seunit saham Sunway pada hari tersebut adalah sebanyak RM2.93 seunit saham. LK yang lain tidak berpuas hati dengan tindakan Encik Miur kerana koperasi telah mengalami kerugian akibat dari tindakan Encik Miur yang tidak berhemat dan bertekun semasa melaksanakan amanah. Koperasi juga dimaklumkan bahawa Encik Miur menjalankan urus niaga jualan saham tersebut dalam sebuah bas ekspres dan dia bersetuju menjualkan saham Sunway tersebut kepada seorang reminisir yang tidak dikenali tanpa berbincang dengan reminisir koperasi sendiri dan tanpa pengetahuan LK yang lain. Okay, next slide. Nampak? Next slide. Dah ni, next slide dah ni. Okay. Nampak tak? Isu dah. Apa? Dia macam lambat keluar. Tak apalah, aku tengok slide aku. Oh, ya. Sekejap. Yang lain nampak tak? Okay. Tak bergerak dia punya ni masih lagi dalam soalan 5. Okay. Sekejap. Kalau macam ni, dia gerak. Okay, nampak. Okay.
Isu dan persoalan satu yang kami semua dapati ialah Encik Mir telah menjualkan 7.5 unit saham Sunway City Berhad kepunyaan koperasi secara blok tanpa terlebih dahulu memperoleh kelulusan daripada jawatan pelaburan dan anggota lembaga koperasi. Jadi di bawah peruntukan undang-undang atau koperasi 1993 di bawah kesalahan AM Seksyen 91 Subsection D, suatu koperasi berdaftar atau seseorang pegawai atau pekerja atau anggota koperasi itu melakukan apa-apa perbuatan tujuan atau kelulusan ketua pendaftar atau mesyuarat agung tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan atau kelulusan yang sedemikian. Jadi walaupun Encik Mir telah mendapat kelulusan mesyuarat agung tahunan selaku bendahari untuk membuat pembelian saham, beliau masih perlu mendapatkan persetujuan atau kelulusan daripada jawatan kuasa pelaburan dan anggota lembaga koperasi untuk menetapkan harga seunit saham koperasi sebelum dijual. Okey, seterusnya. Okay, hai. So seterusnya isu dan persoalan kedua yang kami kaji ialah ALK yang lain tidak berpuas hati dengan tindakan Encik Mio kerana koperasi telah mengalami kerugian akibat tindakan Encik Mio yang tidak berhemat dan bertekun semasa melaksanakan amanah. So untuk peruntukan undang-undang dia dalam Akta Koperasi 1993 Seksyen 45, Subsection nombor 3, liability anggota-anggota lembaga dalam perjalanan hal ehwal satu koperasi berdaftar. Anggota lembaga koperasi berdaftar itu hendaklah berhemat dan bertekun seperti ahli perniagaan yang biasa dan hendaklah bertanggungan secara bersama dan berasingan bagi apa-apa kerugian yang ditanggung oleh sebab kegagalan mereka berhemat dan bertekun. Sedemikian ataupun oleh sebab apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan peruntukan akta ini, peraturan-peraturan undang-undang kecil, koperasi berdaftar itu atau arahan mesyuarat agung. Seterusnya, peraturan koperasi 2010, seorang anggota lembaga hendaklah menanggung kerugian. Peraturan 20. Seorang anggota lembaga koperasi hendaklah menanggung rugi koperasi bagi apa-apa kerugian yang ditanggung oleh koperasi akibat daripada apa-apa transaksi yang disempurnakan olehnya tanpa kebenaran lembaga. Untuk huraiannya, beliau harus menanggung kerugian secara berseorangan kerana tidak bertindak secara bona fide, suci hati, lalu koperasi telah mengalami kerugian akibat dari tindakannya yang tidak berhemat dan bertekun semasa melaksanakan amanah. Okey, seterusnya isu dan persoalan yang ketiga. Encik Mir menjalankan urus niaga jualan saham tersebut dalam sebuah bas ekspres dan dia bersetuju menjualkan saham Sunway tersebut kepada seorang remizier yang tidak dikenali. Peruntukan Undang-Undang Keuntungan Modal Seksyen 54 dalam kurungan 2, melainkan jika diperuntukkan selainnya dalam peraturan-peraturan, ada koperasi-koperasi boleh melabur wang lebihannya dalam sekuriti mana-mana syarikat atau mana-mana pertubuhan, perbadanan yang didaftarkan di Malaysia selain yang dinyatakan dalam subsection 1. Huraian. Saham Sunway yang telah dijual oleh Encik Mir kepada seorang reminisir yang tidak dikenali dalam sebuah bas ekspres merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 54. Hal ini kerana saham tersebut sepatutnya perlu dijual kepada mana-mana pihak yang sah mengikut yang tertera di dalam seksyen tersebut. Kesimpulan daripada kes Encik Mir ni, kita dapat Encik Mir sebagai seorang pekerja mestilah mempunyai sifat amanah terhadap diri sendiri dan rakan sekerja yang terlibat supaya dia tidak mudah terleka ataupun cuai dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Sebagai contohnya, Encik Mir perlulah mengendalikan semua urusan perdagangan dan perindustrian koperasi mengikut dasar yang telah ditetapkan oleh lembaga supaya dia dapat membantu pihak pengurusan koperasi dalam menjalankan proses pengurusan seperti proses perancangan, organisasi, pengarahan dan pengawalan terhadap organisasi ini. Kedua, Encik Mir juga hendaklah sentiasa berhati-hati dalam membuat keputusan. Sebagai contohnya, Encik Mir seharusnya mendapat persetujuan atau kelulusan daripada jawatan kuasa pelaburan dan ahli lembaga koperasi sebelum melakukan sebarang transaksi saham milik koperasi supaya dia dapat memenuhi kehendak organisasinya dan mencapai matlamat yang ditentukan. Melalui pendekatan yang sistematik dan disiplin bagi menentukan keberkesanan semua proses kawalan dalaman dan tadbir urus yang ditetapkan. Akhir sekali, Encik Mir juga diseru agar mengutamakan kepentingan majikan serta organisasinya sendiri berbanding dengan kepentingan diri sendiri supaya dia tidak mudah terleka atau cuai dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan
dan sentiasa berusaha memastikan organisasi di tempat kerja mencapai martabat yang disasarkan dengan jayanya. Oleh itu, amalan melaksanakan tugas dengan penuh ketekunan, kegigihan, dan kesungguhan sememangnya tidak asing bagi seorang pekerja karena nilai ini sangat penting bagi membawa koperasi milik kita untuk menuju sebuah kejayaan. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Terima kasih. Thank you. Okey, terima kasih kumpulan kelima untuk soalan yang kelima. A very good presentation. Maknanya peruntukan undang-undang yang ada dalam soalan tu awak dah masukkan lah. Cumanya saya nak tanya, Encik Mio ni siapa sebenarnya kepada koperasi ni? Bendahari. 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 Jadi bila dia bendahari, dia adalah anggota lembaga koperasi. Kan? Ya. Jadi berhati-hati bila awak buat kesimpulan yang terakhir. Encik Mio sebagai apa tu di situ? Seorang pekerja. Ya. Jadi bendahari bukanlah pekerja. Bendahari adalah Ahli lembaga. Lembaga koperasi. ahli lembaga koperasi. Dekat koperasi adalah siapa? Adalah majikan kan? Majikan. Ya. ALK dengan pekerja adalah dua entiti yang berbeza. Jadi anggota lembaga koperasi adalah majikan kepada pengurusan dia pekerja. Terus author ya kat situ. Alright. Kemudian kalau awak tengok pada isu yang kedua. Okey, isu yang kedua yang saya suka sebab koperasi ada sebab kumpulan ada masukkan seksyen dalam Akta Koperasi dan juga peraturan koperasi. Dan satu lagi, kalau mana-mana isu yang lain untuk grup yang lain juga ya, kalau menjawab soalan final, kalau ada isu yang mungkin boleh awak masukkan contoh kes-kes yang pernah kita bincangkan. Contohnya sekarang ni awak bercakap tentang bona fide kan? Bona fide ataupun bona fide ni. Jadi ingat balik apa kes-kes yang telah kita bincangkan yang berkaitan tentang bona fide ataupun liability anggota. Sama ada kes Durai Zami, kes Mahesen, kes ada lagi beberapa koperasi yang saya rasa saya telah bincangkan dalam kelas topik-topik peranan ALK. Jadi awak boleh masukkan. Saya nak kata itu extra mark, bukanlah extra mark tapi dia mungkin dia markah yang termasuk juga dalam sesuatu isu tu nanti. Alright, okay. Jadi untuk kawan-kawan yang lain ada sebarang soalan berkaitan tentang soalan grup 5 ni? Mesti tak ada soalan sebab tak berani tanya. Nanti bila presentation kena tanya pula kan? Alright, jadi kalau tak ada apa-apa, terima kasih saya ucapkan dan kita teruskan dengan kumpulan soalan yang ke-6. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Soalan yang ke-6, Arif, Hafizan dengan Zikril. Baca Zik. Persoalan undang-undang ada 4. Persoalan tentang mesyuarat agung tahunan. Yang kedua, persoalan tentang mesyuarat lembaga. Yang ketiga, persoalan tentang peranan dan tanggungjawab ALK. Dan yang keempat, persoalan tentang etika mesyuarat. Yang pertama, persoalan tentang mesyuarat agung tahunan. Tiap-tiap korporasi hendaklah mengadakan mesyuarat agung tahunan anggota atau perwakilannya tidak lewat daripada 6 bulan selepas berakhirnya setiap tahun kewangan atau tempoh yang lebih panjang sebagaimana yang diluluskan oleh dia. Mana-mana koperasi atau pegawai koperasi yang tidak mematuhi subsection 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh
apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM200,000. Persoalan tentang mesyuarat lembaga. Pasal 42 UUK, mesyuarat lembaga yang pertama selepas mesyuarat agung tahunan hendaklah diadakan sebaik sahaja selesai mesyuarat agung. Pasal 46 UUK, majoriti mudah jika undi sama banyak disifatkan kalah atau gugur. Tidak boleh mengundi mengisytiharkan kepentingan kepada lembaga. Okey Zik, teruskan Zik. Saya tak boleh buka kamera. Madam, kita orang 3 tapi seorang lagi line dia terputus tadi. Hanya 2 orang je lah yang freeze. Persoalan tentang peranan dan tanggungjawab ALK. Peraturan 18/2 kurungan A sekurang-kurangnya 1/3 daripada anggota lembaga hendaklah mengosongkan jawatan mereka setiap tahun di MAT. Seksyen 4/1 lembaga hendaklah mewakili koperasi di hadapan segala pihak berkuasa awam yang berwibawa. Seterusnya mewakili koperasi dalam semua urusan niaga dan transaksi dengan orang ketiga. Seksyen 44/2 mana-mana anggota lembaga koperasi tidak mematuhi Seksyen -1 melakukan sesuatu kesalahan dan boleh diambil dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM2,000. Seterusnya persoalan tentang etika mesyuarat. Menutup ucapan atau perbahasan perhimpunan bahasa rasmi pengurusi mesyuarat, perkara-perkara mesyuarat, quorum, minit mesyuarat agung yang lalu, setiausaha mesyuarat, hak-hak agung, tata tertib bercakap. Seterusnya. Soalan tentang etika mesyuarat. UUK 23, pergantungan dan penamatan anggota. Lembaga boleh menggantung anggota jika majoriti ALK tidak berpuas hati bahawa anggota itu telah bertindak mengikut suatu cara yang memudaratkan kepentingan koperasi atau melakukan mana-mana perkara berikut. Pertama, merujuk pertikaian atau aduan kepada selain daripada SKM. Membuat kenyataan akhbar atau media massa mengenai koperasi tanpa kebenaran lembaga. Membuat tuduhan palsu ke atas anggota lembaga. Dia je gerak. Membuat tuduhan palsu ke atas anggota lembaga atau anggota bekas anggota pekerja koperasi. Memburukkan koperasi sehingga mencemarkan nama baik koperasi dan menjejaskan urusan perniagaan koperasi. Bertindak di luar etika mesyuarat di dalam mana-mana mesyuarat sehingga menjejaskan perjalanan mesyuarat. Habis ya?
Dah habis ke? Dah. Dah habis media rasa. So, Alright. Okey, terima kasih kumpulan soalan ke-6. Alright. Jadi sebenarnya saya tak tahu nak komen apa sebab saya rasa rakan-rakan yang lain pun mungkin tak faham lah apa soalan sebenarnya untuk grup yang ke-6 ni. Jadi saya pun nak kena semak balik apa soalan awak tu tadi. Jadi seboleh-bolehnya bila menjawab nanti, sebab soalan assignment yang saya bagi tu adalah mirip kepada soalan final untuk part C, iaitu bahagian C untuk final paper. Jadi hopefully grup-grup yang lain ataupun untuk semualah student saya ni yang 27 orang ni tolong jawab mengikut format yang saya tetapkan untuk bahagian C. Okay, jadi saya pun tak boleh nak komen untuk presentation ni sebab saya tak nampak apa isu yang sepatutnya diketengahkan dalam soalan yang ke-6 ni. Kalau dari segi peruntukan akta tu, saya nampak mungkin ada yang relevan. Cuma tak boleh nak komen sebab dia tak tahu sama ada dia betul ke tak dengan isu yang awak nak kemukakan. So nanti grup 5 dan 6 bila turn in untuk written assignment, tolong jawab dalam bentuk format yang saya nak lah. Ya, isu peruntukan undang-undang dan juga huraian dan juga kesimpulan. Alright, jadi overall terima kasih di atas effort usaha untuk grup yang ke-6 ni juga, walaupun banyak dugaan rintangan yang berlaku. Anyway, terima kasih saya ucapkan. Alright, awak nak break sekejap ke atau kita boleh proceed? Saya mungkin nak sambung sedikit saja slide untuk hari ini. Ada 2 slide. Nak rehat dulu sekejap ke? Tak payahlah kot. Terserah pada madam. Terserah pada saya. Okey, kalau terserah pada saya, kita terus sambung kepada slide mesyuarat agung berkesan. Okay, jadi nota ni saya ada masukkan dalam Google Classroom. Okay, nanti awak boleh download dan bacalah. Ya. Jadi sambungan kepada topik mesyuarat agung kita dah tengok minggu lepas berkenaan tentang apa syarat-syarat saya kira sah lah kalau kita nak buat sesuatu mesyuarat agung tu. Ya, kalau yang awak boleh ingat ada 3 perkara yang sesuatu kesahan mesyuarat agung itu boleh dipertikaikan dari segi notis mesyuarat agung, dari segi quorum dan juga pengurusi mesyuarat agung. Jadi ini antara 3 syarat sah ya yang mana mungkin boleh dipertikaikan kesahan sesuatu mesyuarat agung. Jadi kalau kita tengok dalam topik mesyuarat juga, untuk petang ni antara perbincangan kita adalah macam mana kita kata sesuatu mesyuarat itu berkesan. Ya, adakah apa faktor-faktor yang perlu ada untuk kita kira satu mesyuarat itu adalah satu mesyuarat yang berkesan. Ya, dan juga apa masalah-masalah yang biasanya timbul, salah siapa kalau satu masalah tu ataupun mesyuarat agung tu dibuat, ya, apa peranan pihak penganjur, apa peranan pengurusi mesyuarat yang dilantik dan juga etika mesyuarat agung. Jadi kalau kita nak kata mesyuarat agung tu berkesan ataupun berjaya, kita nak tengok dari segi apa? Adakah bila kita kata ramai orang datang mesyuarat agung tu, kita kata mesyuarat agung kita dah berjaya? Ya? Ataupun kita tengok dari segi masa. Kalau mesyuarat agung tu dibuat kita tamat pada masa yang ditetapkan, adakah dia dikira berjaya? Jadi ataupun bila semua laporan yang dibentangkan oleh anggota lembaga diterima oleh semua anggota tanpa apa-apa bantahan. Jadi ini bukanlah dikira sebagai
indikator yang menyebabkan mesyuarat agung yang dibuat koperasi itu berkesan. Nak kata berkesan ataupun berjaya, ya, kalau mesyuarat agung yang kita buat itu dijalankan ikut undang-undang, ya, dari segi notis, dari segi agenda, dari segi quorum, dari segi pelantikan pengurusi mesyuarat agung, ya, kemudian dari segi etika mesyuarat agung, dan kita tengok objektif mesyuarat agung juga tercapai, ya. Semua agenda yang disenaraikan dalam notis telah dibincangkan dan mendapat keputusan secara bersama. Dan kita boleh katakan sesuatu mesyuarat agung tu berkesan kalau perjalanan mesyuarat yang dirancang contohnya bermula pada jam 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari, dan dianya berjalan secara lancar lah, ya, tak ada apa-apa orang kata halangan ataupun isu yang timbul, ya, semasa kita buat mesyuarat agung. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberkesanan mesyuarat agung koperasi, ya, antaranya adalah peranan anggota ataupun perwakilan. Ya, sebab bila kita buat mesyuarat agung, kita tahu kita perlukan penglibatan daripada anggota ataupun perwakilan koperasi. Sebab kita tak nak anggota cuma datang mesyuarat agung, hanya datang dan tunggu untuk mesyuarat habis untuk collect dia punya, orang panggil apa tu? Dividen. Ini yang tipikal anggota koperasi yang mana dia tunggu mesyuarat agung hanya tengok kepada akaun untung rugi, berapa persen dividen tahun ni koperasi kita isytiharkan. 10%. Okey. So senyap je sampailah akhirnya. Tadi kita tak nak. Kita nak setiap anggota yang hadir, ya, sebelum datang mesyuarat agung, ALK akan hantar ataupun koperasi akan hantar notis beserta laporan tahunan koperasi 15 hari sebelum mesyuarat agung supaya anggota dapat semak semua laporan, semua akaun-akaun dan juga laporan juru audit, ya, pandangan SKM ke atas akaun koperasi supaya anggota boleh, orang kata, bila dia tengok, dia semak, dia boleh bertanya kepada lembaga apa juga perkara-perkara yang dia perlukan penjelasan daripada lembaga, ya. Dan juga boleh tengok akaun-akaun koperasi, ya, dekat dalam buku laporan tahunan kita ada akaun untung rugi, ya, akaun ada banyak kan akaun-akaun yang dibentangkan, laporan kewangan yang dibentangkan dalam mesyuarat agung berserta sekali dengan nota-nota kewangan koperasi, ya. Dan juga anggota kena tengok belanjawan tahunan yang dibentangkan oleh lembaga tu rasanya okey ke tak, sesuai ke tak, ataupun terlampau banyak ke ataupun terlampau sikit, ya. Dan dia kena memberi pendapat, ya. Dan juga kalau koperasi ada buat pelaburan, ya, kena ambil tahulah, kena bagi pandangan adakah pelaburan yang dibuat koperasi ni sesuai ke, tak sesuai ke dengan konteks sekarang ni, ya. Dan juga kena kemaskini maklumat keanggotaan koperasi. Yang kedua, peranan jawatankuasa pengurusan mesyuarat agung, ya. Bagi koperasi-koperasi, contohnya koperasi yang ada anggota yang ramai, perlu ada komiti ataupun jawatankuasa untuk kita mengendalikan mesyuarat agung, ya. Jadi lembaga boleh tubuhkan jawatankuasa, boleh lantik anggota-anggota koperasi sebagai jawatankuasa dalam jawatankuasa pengurusan mesyuarat agung. Yang mana sebelum mesyuarat agung kita buat mesyuarat penyelarasan, kita buat pembahagian tugas, kita adakan senarai semak, ya, berapa hari, contohnya dalam tempoh 6 bulan selepas tahun kewangan koperasi berakhir, bila nak kena tutup akaun, yang berapa bulan yang diperlukan, berapa hari diperlukan untuk kita buat akaun, untuk audit, ya, untuk hasilkan laporan-laporan lembaga, untuk hantar kepada SKM, hantar kepada anggota, untuk tempah dewan, untuk tempah PA sistem, tempah makan, ya, dan juga banyak perkara lain yang dimasukkan dalam senarai semak, ya, untuk kita kemukakan ataupun hasilkan pelan induk
yang menyatakan tentang tempat, siapa uruskan tempat, PA system, jamuan, backdrop, dan juga boleh kemukakan pelan sokongan, dan juga bila dah habis mesyuarat agung, jawatan kuasa pengurusan mesyuarat agung boleh buat postmortem untuk tengok balik apa yang perlu diperbaiki dalam mesyuarat agung yang akan datang. Yang ketiga, dari segi pengurusi mesyuarat agung. Kita tahu pengurusi mesyuarat agung bukan dilantik, kita lantik pengurusi koperasi sebagai pengurusi mesyuarat agung. Kita kena tengok undang-undang kecil koperasi, siapa yang kita boleh lantik sebagai pengurusi mesyuarat agung. Jadi kita tak nak, kita perlu maknanya lembaga sebagai lembaga, kita kena pasti dulu siapa yang kita nak lantik sebagai pengurusi koperasi, dan maknanya kita lantik awal lah supaya orang yang dilantik tu dia aware dan juga dia boleh bersedia. Tugas-tugas pengurusi mesyuarat agung, memandu perjalanan mesyuarat agung daripada awal sampailah akhir mesyuarat agung. Tetapi pengurusi mesyuarat agung dia bukanlah pengacara majlis. Pengacara majlis dia yang akan dia sebelum pengurusi mesyuarat agung ambil alih, maknanya pengacara yang akan menjemput pengurusi mesyuarat agung lah. Dia akan mengumumkan siapa yang memberi ucapan, peristiwa, perkara-perkara penting, kena jaga masa, kena ikut agenda, kena beri tumpuan, dan juga kena bantu audien untuk memahami istilah. Ini yang penting kalau bahagian bab laporan kewangan, sebab kebanyakan anggota koperasi mereka tidak faham konten yang ada dalam laporan kewangan koperasi. Jadi sebagai pengurusi mesyuarat agung, dia kena membantu anggota-anggota koperasi untuk faham bendahari bentangkan apa yang dimaksudkan tentang akaun ni sekian-sekian, dan apa juga istilah yang anggota tak faham lah. Dan yang terakhir, bertindak sebagai pengadil. Ini untuk sebagainya contoh kalau agenda yang memerlukan pengundian ataupun ada sebarang isu ataupun isu yang berlaku semasa mesyuarat agung, dia kena sebagai pemudah cara lah dalam mesyuarat agung. Kemudian tak semua orang boleh jadi pengurusi mesyuarat agung. Nak jadi pengurusi mesyuarat agung, dia perlu ada kualiti-kualiti yang baik lah. Antaranya dia perlu bersikap matang, perlu tenang. Nanti bila orang duk tanya, bergaduh-bergaduh, dia sendiri tak tenang. Jadi dia mestilah seorang yang tenang, yang peka, kalau ada yang ingin bertanyakan soalan, ataupun dia mesti seorang yang berpengetahuan tentang koperasi, bijak kendalikan majlis, seorang yang yakin dan juga adil. Dan juga dia mestilah neutral. Dia mestilah bukan orang yang lebih kepada anggota lembaga ataupun mana-mana pihak anggota dan sebagainya. Mesti pantas berfikir dan juga mesti seorang yang dihormati. Kita tak nak lantik orang yang banyak isu lah. Contohnya dia memang seorang yang panas baran, seorang yang suka cari gaduh. Jadi kita tak nak lantik orang-orang yang sebegitu sebagai pengurusi mesyuarat agung. Selain itu, pengurusi mesyuarat agung dia mesti ada kemahiran untuk berucap. Dia ada kebolehan untuk berjenaka, sebab kita tak nak sepanjang mesyuarat agung tu nanti dia jadi serius ataupun anggota jadi bosan. Macam dia tidak ada daya penarik untuk anggota keep duduk dalam dewan untuk dengar mesyuarat agung sampai habis. Dan juga seorang yang berpengaruh dan mempunyai daya tarikan. Sebagai pengurusi mesyuarat agung, ini bukan pengurusi koperasi sebagai pengurusi mesyuarat agung, dia kena pasti kalau koperasi ada jemput mana-mana div-div kehormat ataupun yang berhormat ke sebagainya, supaya protokol yang betul lah, yang rasmi boleh dikendalikan oleh beliau. Dia peka kalau ada sebarang perubahan, sebab kita buat mesyuarat agung ni dia tidaklah lancar seperti apa yang kita plan. Dia mungkin sedikit sebanyak, mungkin ada perubahan yang tidak dijangka.
Jadi maknanya pengurusi dia kena bersedia dan juga kena bekerja rapat dengan jawatan kuasa pengurusan mesyuarat agung lah. Kalau ada sebarang perubahan, kena siap, kena buat persediaan awal, kena tahu apa agenda sebenarnya yang kita nak bincangkan dalam mesyuarat agung, tahu tentang etika mesyuarat seperti yang dinyatakan dalam garis panduan 14, dan dia juga kena tahu tentang perundangan koperasi. Jadi jawatan kuasa pengurusan mesyuarat agung kena sediakan satu salinan akta koperasi, peraturan, undang-undang kecil, aturan aktiviti koperasi kepada pengurusi mesyuarat agung masa dia kendalikan mesyuarat agung dia nanti. Okay. Bila kita buat mesyuarat agung, biasanya yang saya cakap tadi, kita tak dapat nak buat selancar yang seperti kita rancang. Ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kita punya mesyuarat agung. Antaranya tidak tepati masa. Ini bukan sahaja kepada penganjur iaitu koperasi, malah juga anggota koperasi. Sepatutnya notis yang diberikan mesyuarat agung bermula pukul 9 pagi. Kalau bermula 9 pagi, maknanya dia kena hadir lebih awal. Biasanya sebelum mesyuarat agung kita ada pendaftaran, kita ada makan, sarapan. Jadi dia kena datang lebih awal lah. Jadi ada juga anggota yang tak tepati masa yang datang contohnya selepas waktu pendaftaran. Jadi maknanya susah untuk jawatan kuasa nak kira quorum. Berapa orang sepatutnya diperlukan untuk kita buat mesyuarat agung, boleh ke tak kita buat mesyuarat agung ni. Siapa yang nak kendalikan pendaftaran ni bila dah semua berada dalam dewan. Dan juga ada yang berlakunya masa contohnya esok nak buat mesyuarat agung, tiba-tiba hari ni dewan tu dibatalkan tempahan. Contohnya. Ataupun bila dah buat mesyuarat agung sepatutnya tamat pukul 12. Kita punya agenda tak habis lagi bincang. Tapi dewan kita booking sampai pukul 12 je. Jadi terpaksa koperasi pindah ke tempat yang lain. Jadi sebagai penganjur, kena ada backup plan lah. Maknanya kena alert dengan masa dan juga kena tengok kalau tempahan tu pukul 12 boleh tak dilanjutkan lagi ke, ataupun kena cari tempat lain. Dan juga kena tengok sebagai penganjur tempat yang kita nak buat tu dari segi kemudahan fasilitinya, ada parking ke tak, anggota mudah tak untuk datang, ada papan tanda penunjuk arah dekat mana dewan dan sebagainya. Ada juga mesyuarat agung yang dibuat kawasannya ataupun tempat dewannya tak selesa. Dijangka mesyuarat agung 3 jam, 10 minit anggota dah duduk dalam dewan dah panas, dah tak selesa, tak ada aircon, tak ada kipas. Jadi kena tengok dari segi kondisi tempat dewan kita nak buat mesyuarat agung. Dan juga dari segi fasiliti yang lain lah, contohnya mikrofon, PA system dan sebagainya. Jadi bila kita buat mesyuarat agung, semua pihak dari segi anggota lembaga, anggota koperasi, anggota lembaga koperasi, pekerja, pengurusan, dan juga kita punya pihak yang ketiga lah, vendor untuk kita tempah dewan, tempah makan dan juga panggilan SKM, div-div kehormat, semua memainkan peranan menentukan keberkesanan mesyuarat agung kita. Jadi ada sebarang soalan untuk topik ini? Ada. Ya. Ada ke tak ada tu? Tak ada, madam. Tak ada. Okey. Boleh lagi bertahan? Saya nak sambung satu lagi slide. Boleh. 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 Alright. Okey, seterusnya saya masuk kepada penyediaan minit mesyuarat. Jadi bila awak sebagai maknanya yang pelajar yang ada jurusan pengurusan koperasi ini, nanti contohnya kalau awak bekerja dekat koperasi, awak tahu macam mana cara untuk menyediakan minit mesyuarat agung koperasi. Walaupun sebab minit mesyuarat agung koperasi ni
Dia mungkin berbeza setiap koperasi, kalau koperasi tu dia ada buat mesyuarat agung secara perwakilan dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan ni adalah apa item-item yang sepatutnya ada dan juga apa perkara yang perlu diambil kira bila kita buat minit mesyuarat. Ya, seperti kita tahu, minit mesyuarat agung adalah satu dokumen undang-undang yang boleh menjadi satu keterangan di dalam proceeding civil ataupun jenayah. Ini dinyatakan di dalam Seksyen 16 Seksyen 16 Akta Koperasi. Jadi minit mesyuarat agung bila telah dicatat, dibuat oleh pencatat minit dan ditandatangani oleh setiausaha bendahari dan juga pengerusi, dia perlu disahkan oleh jawatankuasa penentu sahan sah draft minit mesyuarat agung. Ya, sebelum dihantar kepada pihak SKM dalam tempoh 30 hari selepas berakhirnya mesyuarat agung koperasi kita. Jadi dalam tempoh 30 hari habisnya mesyuarat agung, minit mesyuarat agung kena hantar kepada pihak SKM. Jadi apa fungsi minit mesyuarat agung? Dari segi undang-undangnya, dia jadi satu rekod yang sah. Dari segi undang-undang, kita tahu dia menjadi satu keterangan yang boleh dibawa dalam tribunal, dalam mahkamah, menyatakan tentang apa jua perjalanan tentang satu mesyuarat. Contohnya ada mana-mana anggota yang mempertikaikan tentang sesuatu isu yang berlaku dalam mesyuarat agung. Jadi kita boleh kemukakan minit mesyuarat lah sebagai bukti. Dari segi pengurusan, ya, minit mesyuarat jadi satu rekod kepada pihak pengurusan dan juga lembaga apa tindakan yang kita nak buat dan juga adakah mesyuarat agung memberikan kuasa untuk kita buat perkara tersebut. Ya, dan juga yang ketiga untuk menggambarkan kesinambungan dasar. Sebab dalam mesyuarat agung ada membincangkan tentang perkara-perkara berkaitan tentang dasar-dasar yang diputuskan dalam mesyuarat agung. Ya, jadi kita sebagai anggota lembaga dan juga di koperasi sebagai pengurus koperasi, kita boleh bawa ke dalam mesyuarat-mesyuarat lembaga ataupun mesyuarat pengurusan. Contohnya dalam mesyuarat lembaga, belanjawan dah putuskan sekian. So bila mesyuarat lembaga nak putuskan sesuatu projek dan sebagainya, kena tengok, oh mesyuarat lembaga, mesyuarat agung dah putuskan sebenarnya dasarnya begini. Ya. Yang keempat, minit mesyuarat adalah sebagai satu peringatan tentang apa yang berlaku dalam mesyuarat yang lepas. Supaya semua orang alert boleh baca, oh sebenarnya mesyuarat yang lepas begini yang berlaku. Dan yang terakhir, minit mesyuarat bertindak sebagai asas perbincangan bagi perkara-perkara yang bermangkit untuk dibincangkan dalam meeting lembaga, meeting pengurusan maupun meeting jawatan kuasa. Jadi minit mesyuarat yang baik, dia mestilah satu dokumen yang lengkap. Ya, yang kita kata lengkap, dia mestilah lengkap dan juga kita tak nak dia lengkap tetapi dia panjang lebar, melewah. Ayatnya lewah lah. Kita nak dia lengkap tetapi dia ringkas. Dan juga dia tepat, memenuhi objektif, mesti jelas dan juga yang terakhir ni, mesti suasana ni, maksud saya suasana ni, dia tidaklah menggambarkan suasana yang berlaku dalam mesyuarat agung. Contohnya, mesyuarat agung hari itu hiruk pikuk, bergaduh dan sebagainya. Jadi minit mesyuarat agung yang baik, dia tidaklah menggambarkan suasana yang berlaku pada ketika tersebut. Maknanya dia lengkap. Contohnya sesuatu usul tu, siapakah pencadangnya, namanya, siapakah yang nama penyokong, nombor anggotanya lengkap, berapa banyak undi yang mengundi, itu semua dinyatakan sebagai satu minit mesyuarat yang baik. Jadi bagi format dan kandungan minit mesyuarat agung, ya, saya rasa saya ada masukkan satu template dalam Google Classroom, format ataupun template minit mesyuarat agung. Jadi kalau awak nanti mungkin ada rezeki bertugas sebagai bertugas ataupun menjadi setiausaha mana-mana koperasi, awak boleh gunakan template yang saya bagi tu untuk buat minit mesyuarat agung. Jadi yang blank tu just fill in the blank je apa perkara-perkaranya. Jadi dia perlu ada tajuk, ada tarikh. Tajuk tu minit mesyuarat agung tahunan koperasi
kali keberapa. Contoh kali ketiga. Koperasi, nama koperasi, ya, tarikhnya bila, masanya, tempatnya di mana, kehadirannya berapa, sebab kita nak dia dijadikan satu bukti dokumen perundangan, ya, sebab mungkin orang akan mempertikaikan quorum masa mesyuarat agung hari tu tak cukup sebenarnya. Jadi kita nak tengok betul ke tak berdasarkan minit mesyuarat agung, ya, berapa kehadiran sebenarnya yang datang. Dan juga apa agenda yang berlaku, ya. Agenda tu kena masukkan perbincangan, pertanyaan, penjelasan, keputusan dan tindakan. Kalau ada pencadang dan penyokong, kena letakkan nama dan juga nombor anggota koperasi. Bilangan undi kalau berkenaan tentang pengundian. Ya, nombor rujukan ni adalah merujuk kepada nombor anggota. Sebab setiap anggota dia ada nombor anggota yang tersendiri. Jadi dia kena sebagai pencatat minit, kalau masa ketika mesyuarat agung tu dia tak sempat nak ambil nombor anggota, mungkin anggota tu dia dah cakap tapi kita tak dapat nak dengar. Jadi kita mungkin boleh play balik kita punya tape recorder ataupun voice recorder ataupun video recorder, ya. Ataupun kalau dalam recorder pun kita tak dapat nak capture, maknanya kita kena refer balik lah dengan setiausaha kita punya maklumat keanggotaan ataupun fail anggota koperasi, ya, nombor anggota tersebut berapa. Kena ada pencatat, nama pencatat minit dan juga siapa yang mengesahkan minit mesyuarat agung. Jadi untuk minit mesyuarat agung, gaya yang perlu ditulis adalah gaya formal. Ya, tidak ada guna ganti nama pertama dan kedua. Tak boleh guna kamu, tak boleh guna saya, tak boleh guna awak. Ya, saya rasa awak pun pernah buat minit mesyuarat. Kita kena guna perkataan seperti beliau ataupun nama, ya, nama seseorang itulah. Tidak ada kiasan atau simpulan bahasa, ya, tapi nanti pencatat minit janganlah tulis seperti contohnya marah kan. Ataupun dia tulis apa ya, peribahasa. Ajak-ajak ayam ataupun bagai aur dengan tebing. Dia kita tak boleh nak masukkan kiasan ataupun peribahasa ataupun simpulan bahasa dalam minit mesyuarat. Dan juga tidak ada kata-kata emosi. Walaupun sebenarnya yang berlaku pada ketika mesyuarat agung tu, contohnya ya, anggota bergaduh sesama anggota ataupun anggota marah dekat lembaga sampai baling kerusi, baling buku, kertas dan sebagainya, kita tak boleh sebagai pencatat minit, kita tak boleh nak melaporkan perkara tersebut di dalam minit mesyuarat agung. Kita jangan tulis pula pengerusi mesyuarat agung berasa marah sehingga melemparkan, walaupun sebenarnya yang berlaku tetapi tidak perlu dimasukkan kata-kata emosi dalam minit mesyuarat agung. Bahasa yang digunakan perlu padat, tegas dan juga jelas. Ya, tak semua orang boleh menjadi pencatat minit. Ya, untuk menjadi pencatat minit yang baik, dia perlu ada kriteria yang berikut. Yang pertama, nak jadi pencatat minit, mestilah seorang yang boleh mendengar dengan baik. Dia tak boleh orang yang banyak bercakap, dia tak nak mendengar, dia nak bercakap, jadi tak boleh. Kita mesti pencatat minit mesti seorang pendengar yang baik dan juga boleh berfikir secara kritikal. Maknanya dia boleh mengenal pasti mana satu isu, mana satu fakta, ya, dan boleh memahami suatu mesej dengan pantas, boleh menulis dengan tepat, sentiasa bersedia, ya, pandai mengurus diri. Maknanya tak adalah dalam mesyuarat tu tiba-tiba nak keluar pergi tandas lah, ya, nak telefon orang lah, apalah, ya. Dia boleh mengurus diri dengan baik dan boleh mengikuti perbincangan terhadap suatu perkara dan boleh merekod dengan tepat dan secara objektif. Dan yang terakhir, saya rasa yang terakhir ni, ya, sebelum maknanya bila pencatat minit, dia dah catat minit, ya, kemudian dia dalam tempoh 7 hari, ya, dan dia draft minit tu mesti dihantar kepada jawatan kuasa penentu sah draft minit mesyuarat agung. Yang mana draft minit yang dibuat oleh pencatat minit perlu disahkan dalam jawatan kuasa tersebut. Ya, berapa orang jawatan kuasa yang perlu dilantik adalah seramai
6 orang anggota koperasi dan 4 orang ALK. Yang mana 10 orang ini dia perlu semak balik. Betul tak pencatat minit ni catat? Betul tak? Adakah faktanya salah, keputusannya betul, ataupun kuasa yang diberikannya betul ke tidak? Ya. Dan bila kita nak lantik jawatan kuasa ni, biasanya kita lantik jawatan kuasa penentu sah draft minit selepas pelantikan pengurusi. Maknanya pengacara majlis bila nak mulakan mesyuarat agung, dia akan buat pelantikan pengurusi mesyuarat agung dan dia akan jemputlah pengurusi untuk meneruskan mesyuarat agung. Jadi pengurusi mesyuarat agung sebelum memulakan agenda, dia kena buat pelantikan jawatan kuasa penentu sah draft minit. Maknanya kita kena tengok daripada semua orang anggota yang datang ni, kita perlu lantik 6 orang anggota dan juga 4 orang ALK. Kita jangan pula lantik orang yang tak datang. Ya, kita kena lantik orang yang berada semasa mesyuarat agung supaya orang tu dia boleh alert apa jua keputusan ataupun perkara yang berlaku semasa mesyuarat agung kita buat, dan dia boleh catat perkara-perkara yang penting supaya nanti bila dia pergi mesyuarat penentu sah draft minit mesyuarat agung, dia tahu sebenarnya ini yang berlaku. Betul lah apa yang pencatat minit buat ni, betul-betul. Ya, dan kemudian dia akan ditandatangani oleh setiausaha, pengurusi dan juga bendahari. Dan itu sahaja berkenaan tentang minit mesyuarat agung. Ya, saya rasa untuk template minit ni nanti awak boleh download, tengok dalam Google Classroom. Ini ada lebih kurang 9 muka surat untuk template mesyuarat agung. Saya dah bagi komplit dah. Ya, yang blank tu just isi tempat kosong saja. Kalau agenda tu kita tak buat, kita tak jalankan, just buang je lah agenda-agenda berikut. Ya, nanti awak boleh semak dalam Google Classroom. Alright, ada sebarang soalan berkenaan tentang minit mesyuarat agung? Yang untuk sah draft tu, dia berapa orang? Dia mesti lantik 10 orang. 10 orang itu 6 orang anggota koperasi, 4 orang anggota lembaga koperasi. Ya, 10 orang tu mesti orang yang ada masa mesyuarat agung koperasi. Ya, sih. Alright. Ada lagi yang perlukan penjelasan? Okay, kalau tak ada, saya dah semak, kita perlu ada lebih kurang 3 kelas ganti untuk sampai kita punya, untuk cukup lah 42 jam kita punya tempoh pembelajaran kan untuk topik ni. Sebabnya bila saya kira, sebab first class saya 1 hari bulan 12. 1 hari bulan 12 sehingga 27 hari bulan 2, 2021, kita punya final paper untuk cooperative law. Saya cuma ada 13 kelas sahaja. Ya, sebab surat lantikan saya lambat terima. Maknanya saya perlu ada 1 kelas ganti. Ya, sebab lantikan saya lambat. Satu lagi kita perlu ganti kelas masa 12 hari bulan 1, masa saya terpaksa tangguhkan sebab saya ada seminar penyelidikan. Satu lagi kelas ni tak cukup. Saya pun tak tahu macam mana nak kira, tapi mungkin sepatutnya kena buat kelas masa midterm break ke, tak tahu, wallahualam. Jadi maknanya ada 3 slot yang saya nak ganti. Ya, mungkinlah bukanlah 3 jam. Ya, mungkin 3 slot tu mungkin saya ambil mungkin paling singkat pun 30 minit ataupun 1 jam untuk kita cover mana-mana topik yang tak habis. Jadi mungkin saya nak nanti awak semua bincangkan, sebab saya tak tahu jadual kelas awak macam mana. Nanti boleh tetapkan dalam kita punya Google, dalam WhatsApp group bila 3 tarikh dan juga masa yang awak boleh untuk kita buat meeting sekejap dan saya bagi mungkin case study ke ataupun assignment. Okay?
Yuzazmi nanti take note pasal kelas ganti yang saya cakap ni. Ya, madam. Okay, ada soalan lain? Untuk hari ni tak ada quiz. Cumanya saya dah terima untuk written assignment group 1, group 2, group 3 dan group 4. Untuk group 5 dan group 6 sila hantar dalam tempoh seminggu selepas hari ni lah. Okay, ada sebarang soalan lain? Tak ada. Alright, kalau tak ada, okay, terima kasih dan jangan pergi mana-mana, PKP telah dilanjutkan. Saya pun tak dapat nak pergi office lagi. Nasib baik hari ni internet saya okey sikit. Alright, jadi kalau tak ada apa-apa, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Madam. Waalaikumsalam. Madam, terima kasih. Bye.